Satu lagi kisah. Selepas mereka telah sampai di sana, di Amerika, Pope di Vatikan mengutuskan supaya pelayar-pelayar Belanda dan Portugis pergi ke Madinah gali kubur Rasulullah dan bawa balik kubur Rasulullah, jasad Rasulullah ke Vatikan untuk dibicarakan. Mereka mengatakan wazubillah, Rasulullah telah menyesatkan umat manusia. Itulah yang mereka nak buat. Wazubillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sebagai kata Imam, tamu muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sempena bulan kemerdekaan, marilah kita kembali kisah sedih umat Islam akibat daripada kejatuhan kerajaan Islam terakhir. Kejatuhan kerajaan Granada di Spanyol, walaupun ketika itu masih ada kerajaan Utsmaniyah, tetapi kejatuhan tidak dapat dielak lagi. Dalam tajuk kesan domino kejatuhan Granada. Dan kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tadha anka al-yahudu wan-nasara hatta tabi'u millatahum. Qul inna Allaha wal huda wa in taba'tahum ba'da alladhi ja'aka minallahi min waliyyin wa nasir. Dan tidak mungkin berada pada kamu Yahudi dan Nasara sehinggalah kamu ikuti agama mereka. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah ialah petunjuk yang sejati. Dan sekiranya kamu mengikuti hawa nafsu mereka selepas datangnya ilmu kepada kamu, maka tiada sebarang perlindungan, sebarang pertolongan daripada Allah. Dan ayat ini menegaskan bahawa dua musuh utama kita ialah al-Yahud wan Nasara, dan inilah yang berlaku dalam sejarah negara kita. Dan kita masih bercuti pada hari al-Yahud wan Nasara. Hari Sabtu kita bercuti mengambil sebenar al-Yahud, dan kita bercuti pada hari Ahad sebenar al-Nasara. Dan kita lihat bagaimana detik kejatuhan kita, supaya kita mengisafi, supaya sejarah tidak berulang. Mula-mula sekali kita lihat, inilah kerajaan Islam di Spanyol yang kita bina selama 800 tahun. Islam bertapak dan menyenangkan tamadun Islam, sinar Islam ke seluruh Eropah. Eropah daripada zaman gelap menjadi zaman kegemilangan mereka bermula di Spanyol. Tetapi sayang, selepas 800 tahun kita berbakti, kita membina, membangun, tetapi sayang kita kalah. Kita kalah pada tahun 1492, dan ini suasana yang cukup menyakiti. Khalifah terakhir kita sebelah kiri menyerahkan kunci kota Granada kepada pasangan suami isteri yang sangat benci ke Islam, iaitu Ferdinand dan istrinya Isabel. Gambar ini dilukis untuk menggambarkan peristiwa yang cukup menyakiti, difilmkan. Dan khalifah terakhir ialah Abu Abdullah Bani Ahmad yang telah hilang tahta. Selama 800 tahun kerajaan Islam melakukan keadilan, toleransi, dan memberikan jaminan kepada seluruh penduduk sama ada Islam dan Islam. Tetapi sebaik saja kita kalah, kita dibunuh, kita dihalau, kita dimurtadkan. Itulah nasib umat Islam. Dan ini dua raja yang mengalahkan khalifah Islam terakhir. Sebaik saja mereka telah mengalahkan Islam, mereka mengeluarkan satu istihar dalam bahasa Arab, sebab mereka masih bercakap bahasa Arab ketika itu. Innahu lamma kana Allah qad itarhuma li tadhhid mamlakat Granada min al-kufrah. Fa innahu yazuru wujud muslimin fiha wa yaqibu al-mukhalifu bil maut aw mawsadatil amwal. Dikeluarkan satu statement bahawa dua raja inilah Allah kirimkan kepada benua Eropah untuk menghancurkan kekafiran. Orang Islam dipanggil orang kafir.
untuk menghancurkan kekafiran, sebab Allah telah memilihkan orang Kristian untuk memiliki negara ini. Dan oleh sebab itu, orang Islam tidak berhak itu hidup lagi. Mereka yang tidak menerima, tidak rela untuk dikristiankan atau dimurtadkan, hukumanlah mati. Hantar mereka dirampas. Itulah yang dikeluarkan oleh dua raja, dan hasilnya 5,4 juta umat Islam dibunuh. Mari tuan kita ambil iktibar. Hanya Islam yang memberikan keamanan, toleransi dan tolak ansur. Hanya Islam dalam sejarah dunia seluruhnya yang kita kaji, yang memberikan keamanan hanya Islam. Dan kita lihat sehari saja sebelum selepas kita kalah, dikeluarkan satu perintah bahawa seluruh umat Islam ada 3 pilihan utama. Pertama, keluar daripada Granada. Yang kedua, masuk Kristian. Yang ketiga, mati. Pilihlah yang 3 itu. Tidak ada pengecualian. Mari kita kenang sejarah ini, supaya kita kenang bagaimanakah umat Islam telah memberikan keamanan ketika mereka merintah. Tetapi sayang, bila kita kalah, kita dihalau keluar dari negara kita. Ini gambar yang cukup menyayati. 800 tahun kita berada di sini, kita dihalau keluar pada tahun 1502. Kita kalah pada 1492. Dalam masa 10 tahun, mereka hapuskan umat Islam di Spanyol. Yang tertinggal ditukarkan kepada Kristian. Dan 300,000 kita keluar daripada bumi kita sendiri. Cukup menyayati. Mari kita ambil tiba sejarah. Sebab sejarah, siapa yang tak belajar sejarah, sejarah akan ajar dia sekali lagi. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah gambaran apa yang mereka sebut. Bagi umat Islam yang tertinggal di Spanyol, yang tertinggal di Granada, mereka akan menerima hukuman yang disebut sebagai Al-Hakim At-Taftish. Taftish ini adalah Inquisition. Orang Islam dipastikan mereka sudah Islam lagi. Mula sekali mereka ditahan supaya mereka tukar agama. Sekiranya mereka tidak tukar agama, mereka akan mati. Sama ada melalui siksaan ataupun melalui pembunuhan yang langsung. Dan akhir sekali mereka dibakar hidup-hidup. Bagi mereka yang tidak rela untuk masuk Islam, tidak masuk Kristian, mereka akan dibakar hidup-hidup. Itu sejarah yang telah berlaku. Sejarah ini tak pernah ditulis oleh orang Barat. Dan mari kita lihat kembali kisah malam umat Islam. Ketika itu, Osmaniyah masih wujud. Kita kenal panglima perang kita yang terkenal, Khalid Barbarossa. Panglima inilah yang telah menjadi kalangkati kepada yang telah menolong umat Islam yang terperangkap di Granada. Dia telah berkali-kali berperang dengan Granada, kerajaan Kristian baru, dan dia dapat menyelamatkan 70,000 umat Islam yang terperangkap, yang telah diseksa di dalam rumah tahanan di Granada. Sebahagian mereka diletakkan di bawah tanah selama 4 tahun, 5 tahun tidak pernah tengok cahaya. Ketika penyelamatan ini, kata Panglima Khalid Barbarossa, kita mesti selamatkan umat Islam ketika malam, sebab sekiranya kita selamat mereka waktu siang, mata mereka akan buta. 5 tahun, atas 10 tahun mereka tidak pernah tengok cahaya. Sekiranya kita keluarkan mereka dalam cahaya tengah hari, mata mereka mungkin jadi buta. Jadi keselamatan ini mereka selamat waktu malam. 70,000 Islam diselamatkan, yang lain semua dibunuh. Yang tinggal hanya seorang. Dan seorang inilah yang kembali dapat lari daripada Spanyol sampai ke Maroko, dan dialah menceritakan segala-galanya. Hanya seorang yang tidak dibunuh, yang selamat daripada pembunuhan. Umat Islam yang diselamatkan selama 70,000. Tuan-tuan jangan baca dalam sejarah ditulis oleh Barat. Mereka tidak akan benar. Tulis sejarah, tulis sejarah yang ditulis oleh ulama kita. Antaranya ditulis oleh ulama yang selamat tadi. Muhammad Sarid Al-Andalusi namanya, yang selamat, dan saya ambil sejarah ini daripadanya. Dia menyelamatkan dengan 36 kapal perang dalam 7 ekspedisi untuk menyelamatkan umat Islam. Dan dia ditolong oleh Jack Sparrow. Jack Sparrow yang digambarkan dalam filem ini sebagai orang yang ganas, dia adalah panglima Islam. Dia memeluk Islam dan dialah memberi pertolongan kepada umat Islam di Spanyol. Itu sebab sampai sekarang Barat menggambarkan Panglima Khalidin ini sebagai panglima yang sangat jahat.
Dia buat Pirate of Caribbean, tak silap saya. Menggambarkan Panglima Islam. Begitu juga dengan Jack Sparrow, iaitu Panglima Islam yang baru sahaja meluk Islam. Takdir ilahi ketika umat Islam dizalimi di Sepanyol, Panglima ini memeluk Islam, seluruh bahteranya memeluk Islam, dan mereka juga ada saham dalam menyelamatkan sebahagian umat Islam yang ditindas di Sepanyol. Itu sebab kedua Panglima ini digambarkan dengan negatif dalam filem-filem supaya untuk menggambarkan setiap Panglima Islam yang berjasa sebagai pengkhianat. Itulah yang dibawa oleh media barat dan ditolong-tolongkan kepada setiap anak-anak Muslim supaya mengetahui bahawa mereka tidak ada sebarang jasa. Pada tahun yang lebih lewat, kerajaan Portugis, sekarang kerajaan Spanyol juga tidak reda sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat tadi. Raja Spanyol bernama Philip Asani, iaitu Philip II, telah mengeluarkan satu perintah supaya pelayar-pelayar Spanyol mula keluar ke timur mencari umat Islam dan bawa balik kepala umat Islam untuk dibayar dengan emas. Maka mulalah pelayar Spanyol keluar bersama dengan Portugis, bukan untuk cari rempah, tetapi mencari kepala umat Islam. Mereka ingin hapuskan Islam di atas muka bumi. Itu sejarah yang benar. Sejarah yang diajar di sekolah, mereka datang untuk mencari rempah. Bohong. Mereka tak makan rempah. Sampai sekarang tak makan rempah. Hasilnya, mereka membawa balik 60,000 kepala umat Islam dan dibayar dengan harta yang banyak. Satu gereja di Spanyol ataupun di Lisbon, di Portugal, dibina daripada tulang umat Islam yang dibakar tadi. Sebuah gereja yang besar dibuat semua komponen bertulang umat Islam. Dan tuan-tuan boleh lihat sampai sekarang. Tulang itu putih bersinar, tuan-tuan. Dan sekarang perintah Spanyol keluar dan cari kepala umat Islam. Setiap kepala umat Islam ini dibayar. Tanda umat Islam, mereka tidak ada misai dan mereka berjanggut. Orang Kristian tidak ada janggut. Dan kepala yang tidak ada janggut tidak akan dibayar. Kepala yang ada janggut dan misai diterim, itu saja yang dibayar, dan itu menandakan dia Muslim. 60,000 dibayar oleh Philip II untuk pelayar Spanyol, dan pelayar Spanyol mula keluar mencari kepala umat Islam. Mula-mula sekali, Columbus mengambil peranan tersebut. Kami berjanji akan bawa balik lebih banyak daripada 60,000 tadi. Kami akan bawa kepala umat Islam lebih banyak. Dan dia tersesat. Dia nak pergi ke India, tetapi dia tidak ada ilmu dalam pelajaran. Dia tersampai ke Bahama, dia sampai ke Cuba, dia sampai ke Patah Amerika. Dan dia panggil itu India. Padahal India berada di timur. Oleh kerana dia malu tak sampai ke India, dia sebut ini India Barat. Sampai sekarang, West Indies. Kerana dia tidak sampai ke India, dia tipu dunia, dia kata inilah India. Dan sekarang pun kita panggil West Indies. Maksudnya India Barat. Sebenarnya dia tersesat ke Patah Amerika. Dia nak pergi ke India. Sebab sebelum itu Portugis pergi ke India. Kemudian ke Melaka dan Melaka jatuh. Tuan-tuan, mereka sampai ke Amerika. Amerika sudah menjadi benua Islam ketika itu. Orang Islam telah melukis peta Amerika jauh lebih awal daripada Columbus sampai ke Amerika. Peta Amerika telah siap dan lengkap. Di sini, orang Islam telah bertahta di situ. Umat Islam sampai di sini dalam kurun ke-8, ke-7 lagi. Selepas baginda Rasulullah, ketika Khalifah Rashidin, Kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Umayyah, umat Islam telah sampai di sini, sampaikan mesej Islam. Dan Amerika sudah menjadi benua Islam ketika itu. Apa yang berlaku ialah sampai saja di pantai mereka membunuh seluruh umat Islam. Umat Islam ketika itu ialah orang Red Indian, Apache. Apache itu ialah orang Islam. Sampai sekarang. Orang Apache itu Islam sampai sekarang. Itu sebab di Amerika masih kita tengok gambar bandar-bandar namanya Tallahassee di Florida. Tallahassee itu bahasa Arab. Tallahi, sumpah. Nasi itu tasik. Tallahassee. Madinah, Mekah, nama yang terdapat di sana.
menunjukkan bahawa Amerika sebelum Columbus sampai sudah menjadi benua Islam. Tetapi sayang, bila sampai saja orang Spanyol, mereka membunuh 120 juta umat Islam di Amerika. Mereka tak pernah sebut perkara ini. Dan mereka telah menjadikan hamba 170 juta orang Afrika. Dan mereka mencetuskan Perang Dunia Pertama, Kedua, menghancurkan 70 juta nyawa manusia. Dan mereka sebagai hero. Ini orang Islam. Apache ini Islam sampai sekarang. Dan mereka yang Islam, bangsa Cherokee. Bangsa Cherokee ialah Muslim sampai sekarang. Dan mereka hapuskan umat Islam ini. Mereka telah ambil kembali bumi umat Islam daripada Amerika. Mereka sebenarnya nak pergi ke India. Mereka tersesat ke Amerika. Dan mereka mengatakan mereka lah yang menemui Amerika. Dan kapal mereka nama Amerigo, mereka sebut benua Amerika. Sedangkan umat Islam telah menamakan dengan nama Islam benua Amerika. Dan sejarah Amerika sekarang telah ditulis kembali oleh umat Islam. Dan Columbus bukan orang yang menemuinya. Umat Islam telah bertahta di situ ratusan tahun. Saya pernah pergi Amerika pada tahun 2001 dalam satu misi kerajaan. Dan kami dipersembahkan oleh rakyat Indian. Mereka persembahkan dalam lakonan tersebut, mereka hidup aman-aman dengan Islam. Tiba-tiba sebuah kapal tiba di pantai Amerika. Kemudian mereka buat tari drama yang mereka dibunuh seorang demi seorang dan benua Amerika ditawan oleh orang Eropah. Dan Islam dihancurkan. Itu yang dilakukan untuk sampaikan mesej kepada wakil dunia. Ada 80 wakil dunia dan saya adalah salah seorang. Mereka nak tunjuk pada dunia bahawa sejarah mereka tidak benar. Dan mereka tunjukkan melalui tari drama yang cukup menyayat hati. Dengan muzik latar belakang, mereka dibunuh oleh orang Eropah. Dan ini orang Islam. Sampai sekarang. Walaupun sebahagian mereka hanya ada pada nama, sebab budaya Barat mengatasi kehidupan umat Islam secara umumnya di Amerika. Sayang. Satu lagi kisah. Selepas mereka telah sampai di sana, di Amerika, Pope di Vatican mengutuskan supaya pelayar-pelayar Belanda dan Portugis pergi ke Madinah gali kubur Rasulullah. Dan bawa balik kubur Rasulullah, jasad Rasulullah ke Vatican untuk dibicarakan. Mereka mengatakan, wazubillah, Rasulullah telah menyesatkan umat manusia. Itulah yang mereka nak buat. Wazubillah. Dan mereka ingin jasad Rasulullah dibawa ke Vatican. Dan kita lihat catatan umat Islam tentang perkara ini. Ini berlaku ketika pada tahun 557 Hijriah. Ketika raja ketika itu, Raja Mamluk bernama Nuruddin Az-Zanki. Satu malam dia bermimpi. Rasulullah mengatakan, Anjirni, angkizni min hazaini. Dalam mimpi raja ini, Rasulullah tunjuk pada dua orang, mukanya merah, dan selamatkan saya daripada dua orang ini. Maka terkejut raja ini. Dia berada di Syam ketika itu. Dia tidur kembali, berwuduk, kemudian tidur kembali. Dia mimpi Rasulullah datang sekali lagi. Selamatkan saya daripada dua orang ini. Wahai Raja Nuruddin, selamatkan saya. Dan kali ketiga dia tidur, kali kedua, kali ketiga mimpi yang sama. Dan kali ketiga dia tidak tidur lagi. Dia panggil Perdana Menterinya, Jamaluddin Al-Mausuli. Tadi saya bermimpi 3 kali. Rasulullah minta saya selamatkan baginda. Apa maksudnya? Kalau begitu, kata Perdana Menterinya, tuanku kena pergi sekarang ke Madinah. Sekarang. Saya sediakan kelengkapan dan kita bertolak malam ini, sebelum subuh. Dan mereka bertolak ke Madinah sebelum subuh. Dan mereka sampaikan mesej, hari ini Raja Zanki akan sampai ke Madinah dan akan memberikan hadiah kepada setiap penduduk Madinah. Penduduk Madinah haruslah berkumpul dan menerima hadiah satu persatu daripada Raja Zanki, dengan maksud Raja Zanki untuk kenal sebagaimana dia mimpi. Kisah panjang. Selepas diberikan sedekah makanan pada hari tersebut, dia mencari kalau ada rupa yang dia mimpi dalam mimpi tadi. Tidak ada. Kemudian dia bertanya, apakah masih ada lagi orang di Madinah ini yang belum datang?
kata para penduduk Madinah, yang ada hanyalah 2 orang. Mereka ini orang kaya, tidak perlu bantuan. Mereka orang yang alim. Mereka sentiasa beribadat di kubur Rasulullah. Waktu malam, dia sentiasa setiap malam, dia akan pergi ke kubur Baqi'. Dia berulang daripada kubur Rasulullah ke kubur Baqi' setiap malam. Dia orang yang alim. Kata Raja Zangki, bawa dua-duanya pada saya. Tuan-tuan boleh baca di sini. Bila ditemui, apabila sampai saja 2 orang tadi, tepat sebagaimana rupa Rasulullah sebut, inilah orangnya. Dan kamu daripada mana? Saya daripada Maghrib, dia kata. Maghrib manalah daripada Itali. Kami daripada Maroko ataupun kami daripada Itali. Dan di mana kamu tinggal? Dia teragak-agak untuk mencari di mana ketinggal. Rupanya tinggal di sebelah kubur Rasulullah, dekat dengan Masjid Nabawi. Dan diangkat, dibawanya ke rumahnya untuk lihat apakah rumahnya. Tidak ada apa-apa, kosong. Apabila Raja Zangki angkat kapet, lihat satu lubang menuju ke kubur Rasulullah. Rupa-rupanya dia gali tanah sikit demi sikit, 2 berdua tadi. Dia masuk tanah dalam jubah, dia pergi buang di padang, di kubur Baqi'. Setiap malam. Dan jasad Rasulullah sudah hampir. Dan apabila diketahui, maka berlakulah sebagaimana tuan-tuan lihat di sini. Dia tidak mengaku, tetapi dipukul. Akhirnya, fa'tarafa bi'annahum nasraniyan. Kemudian dia pun mengaku, kami adalah orang Kristian yang Vatikan, paus kami, hantar kami untuk curi jasad Rasulullah. Dan tuan-tuan, dipancung kedua-duanya. Oleh sebab itu, Raja Zangki membuat kubur Rasulullah dengan besi, dengan timah. Kemudian dibawa kubah supaya tidak ada lagi percubaan untuk mencuri jasad Rasulullah. Dia habri hendak azim haul al-jahar al-hajar an-nabawiyah asy-syarifah kullaha. Dan dilingkung dengan satu dinding, satu konkrit yang menuju ke bawah. Dibuat daripada resource, daripada timah. Kemudian di luarnya dibuat daripada timah sekali lagi, bercampur dengan tembaga. Oleh sebab itu, kubur Rasulullah tidak boleh digali lagi. Dikeluarkan satu perintah, orang kafir tidak boleh masuk ke kota Madinah sampai bila-bila. Ini ialah perintah daripada Raja Zangki. Tetapi sekarang kerajaan Saudi telah membenarkan. Mulai beberapa tahun lepas, orang bukan Islam dibenarkan masuk ke Madinah. Selepas ribuan tahun, perkara ini tidak dibenarkan. Dan oleh sebab itu, mereka tidak berjaya untuk sampai ke India. Mereka sampai ke India Barat. Mereka tidak berjaya untuk menggali kubur Rasulullah. Sekarang misi ke sebelah timur, curi. Apa cara pun, gali kubur Rasulullah, bawa balik ke Vatikan. Kita akan bicara Rasulullah. Apa yang disebut di sini, mereka mula belayar. Kali ini mereka tepat, bukan lagi pergi ke Amerika, tetapi sampai ke India. Tujuanlah gali kubur Rasulullah. Itu bukan cerita rempah. Ini kisah sebenar. Dan dengan pertolongan umat Islam, mereka masuk ke Laut Arab dan cuba masuk ke Madinah. Tak boleh. Bila mereka nak masuk ke Madinah, tidak boleh sebab ada tentera Osmaniyah yang berkawal di situ. Ketika itu Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Dan berkali-kali mereka cuba untuk masuk ke Madinah, tidak boleh. Mereka melencong ke India. Ke India bukan tujuan mereka asal, tetapi ke Madinah untuk mengambil jasad Rasulullah. Kemudian mereka telah melencong ke India. Ini ialah di antara yang diutuskan oleh Raja Portugal juga untuk mengambil jasad Rasulullah. Tidak berjaya. Dan akhirnya mereka sampai ke India. Mereka dibawa oleh pelayan Muslim, namanya Ahmad Najib. Mereka tidak tahu belayar, tuan-tuan. Peta semua umat Islam terlukis. Orang Barat hanya menggunakan peta umat Islam. Dan mereka tak boleh belayar, mereka sesat. Dan dibawa oleh seorang pelajar yang sangat handal, yang bernama Ahmad bin Najib, dan Portugis datang ke timur dengan pertolongan Ahmad bin Najib. Di atas kapal, mereka melukis carta, bintang dan sebagainya untuk sampai ke destinasi dengan tepat. Apabila mereka sampai dalam perjalanan, mereka sangat marah sebab kubur Rasulullah tidak boleh diambil. Bahkan tidak boleh masuk Madinah pun. Mereka membunuh setiap umat Islam yang ditemui dalam perjalanan.
Tuan-tuan baca, saya terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Bagaimanakah mereka membunuh umat Islam? Saya petik daripada tulisan ulama kita, apakah yang mereka lakukan dalam perjalanan. Ini saya terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Dalam perjalanan ke India, ada kapal haji menuju ke Mekah. Mereka tahan seluruh umat Islam, dia masuk dalam pukat, di Islam dalam laut. Harta mereka dirampas, kapal jemaah haji dibakar. Itu yang mereka lakukan. Sepanjang perjalanan mereka untuk sampai ke India, mereka telah menghancurkan 300 masjid. Mereka sangat dengki pada Islam. Dan bila mereka hampir sampai ke India, sekali lagi mereka temui kapal dan mereka tebuk kapal tersebut. Nak tunjukkan kapal Islam ini sangat besar, kapal yang ditebuk oleh Portugis ini ambil masa 4 hari untuk tenggelam. Betapa besarnya kapal orang Melayu, orang Jawa yang menuju ke Mekah, diambil, dimasuk dalam pukat, dibakar kapal kita, ditebuk 4 hari baru tenggelam. Sejarah tak pernah ditulis. Tuan-tuan, akhirnya mereka sampai ke India. Dan apa yang mereka lakukan di India? Mereka tidak boleh masuk ke kawasan Laut Arab, ke Madinah, sebab dijaga oleh tentera Armada Osmaniyah. Ini Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan inilah tulisannya. Dia tulis syair bagaimana perjuangannya. Perjuanganlah untuk keselamatan seluruh dunia. Dan dia mengatakan, janganlah kamu terpedaya dengan dunia. Bekerja untuk Allah semata-mata. Dan inilah yang disebut oleh penulis sekarang sebagai raja yang zalim. Sebab mereka membaca tulisan yang ditulis oleh orientalis yang sangat benci pada Islam. Dan profesor kita banyak merujuk tulisan ditulis oleh orientalis dan mereka terperangkap dalam peristiwa tersebut. Tuan-tuan yang hormati, di sekolah kita diajar Eropah datang untuk mencari rempah sampai sekarang. Mereka datang untuk mencari kepala umat Islam. Itu yang sebenarnya. Kita lihat satu lagi tulisan yang saya sentiasa baca, tuan-tuan, kalau pergi mana-mana pun. Kitab ini, Tuhfah Al-Mujahidin. Ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malbari. Dia cerita apabila Portugis yang sangat dendam kepada Rasulullah tadi tidak berjaya masuk ke Madinah, mereka sampai ke India. Siapa dia Zainuddin Al-Malbari? Dia murid kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Fathul Mu'in. Banyak masjid saya pergi yang baca kitab ini. Dan apa yang cerita ialah dalam Tuhfah Mujahidin menceritakan bagaimanakah apabila Portugis sampai ke patah India. Ini dia tulis. Saya terjemah sebahagiannya. Dia mengatakan, wa ma qamu bihi minal qatl. Mereka sampai ke dia, mereka membunuh umat Islam. Wal fasad, dan mereka lakukan kemungkaran. Wal isah ilal Islam wal muslimin, dan mereka menzalimi orang Islam dan muslimin. Itu muka pertama dia cerita. Kemudian, wa kan muslimun hum aqru adihim walidzalika wajjahu anwan min al-amal wahsyiyah. Dan umat Islam ialah orang yang paling dibenci oleh mereka. Oleh sebab itu, Portugal ini telah melakukan segala kezaliman kepada umat Islam. Dikatakan wasru minhum min malasah kasrah, dan mereka membunuh dan menangkap tidak dapat bilang lagi banyaknya. Wa qatalu minhum katsirin, mereka membunuh dengan banyaknya daripada tawanan tersebut. Wa radjulun minhum ila nasriyah, dan mereka telah meletakkan sebahagian daripada umat Islam di patah India, di patah Malabar. Wasru al-muslimat al-masurat, dan mereka menawan wanita-wanita Islam. Hatta farajalahum minhun aulad an-nasara, sehingga mereka perkosa wanita tersebut dan melahirkan anak Kristian. Yuqatilul muslimin wa yuzihim, dan mereka membunuh umat Islam yang lain dan melakukan keburukan berbagai-bagai keburukan. Itu tujuan mereka datang ke timur, bukan cari rempah. Mereka tak kenal apa rempah. Kepala umat Islam lebih mahal daripada rempah. Sebab kepala umat Islam dibayar dengan emas. Tuan-tuan nanti, bacalah tuan-tuan Tuhfah Mujahidin. Saya baca menggigil, tuan-tuan. Masa saya muda lagi saya baca kitab ini. Saya baca ketika dia dalam manuskrip lagi. Saya temu manuskrip, ini baru dicetak. Menggigil kita baca. Tuan-tuan bacalah dalam bahasa asalnya, jangan dalam bahasa Inggeris. Sebab telah hilang sebahagian daripada maksud yang asal.
Inilah sebab mereka datang ke timur. Dan mereka dengar ketika di India ada sebuah kerajaan besar di sebelah timur, namanya Melaka. Portugis sebut Molaka. Orang Arab sebut Molaka. Molaka maknanya tempat pertemuan, bukan Melaka. Melaka, pokok Melaka ini tidak benar. Yang sebenarnya Molaka. Itu ditulis oleh Perancis, tulis. Portugis tulis Molaka. Spanyol tulis Molaka. Orang Islam tulis Melaka, orang Malaysia sebut Melaka. Pokok Melaka. Tidak, bukan pokok Melaka. Tempat pertemuan yang besar. Maksud Melaka ialah tempat persidangan besar. Multaka, Melaka. Tuan-tuan, mereka sedar ada sebuah kerajaan yang besar, lebih besar pada India. Sekarang mereka tumpukan segala usaha mereka ke Melaka. Dan apakah yang berlaku? Melaka berada di bawah Osmania. Ketika di bawah Sultan Ahmad Fatih, dia telah melantik gubernurnya di Melaka bernama Mansur Pasha. Kita panggil dia Sultan Mansur Shah. Dalam sejarah Turki disebut Mansur Pasha bukan orang sebarangan, orang yang dilantik oleh Turki untuk menjaga Melaka. Oleh sebab itu Sultan Mansur Shah bukan sultan penuh. Dia adalah mendapat kuasa daripada Osmania. Sebab itulah bendera Melaka, bendera Osmania. Kita guna bendera Osmania ratusan tahun. Osmania ialah bola bintang. Sampai sekarang masjid kita masih gunakan Osmania, bola bintang atas masjid. Maksudnya kita berada di bawah Osmania. Bukan, bola bintang bukan simbol Islam. Simbol Osmania. Simbol kerajaan Osmania, Turki yang telah jatuh. Ketika itu kita lihat, Melaka telah melaksanakan hukum hudud yang sempurna. Di Melaka telah menggunakan kisos. Mereka yang berzina, yang sudah muhsan, direjam. Ada tempat-tempat yang direjam. Di Melaka ada tempat-tempat yang kita boleh trace sampai sekarang, tempat direjam mereka yang berzina. Mereka mencuri di potong tangan. Di Patang Melaka tidak ada riba. Tidak ada riba. Kalau pinjam 1,000, bayar 1,000. Dalam Islam mengharamkan riba. Tanah Melayu tidak pernah riba selepas Islam masuk ke tanah Melayu. Kita tidak ada riba selama ratusan tahun. Bila kita merdeka, kita ambil riba sebagai dasar negara kita. Hukum murtad, mati. Sekiranya tidak ditaubat. Ini terlaksana dalam Konun Melaka. Sampai sekarang kita baca Konun Melaka. Kita ada Konun Laut Melaka. Hukum harabah dilaksanakan. Dibawa ke Pahang, dibawa ke Kedah, dibawa ke Perak. Dan 5 buah negeri ini melaksanakan hukum hudud sepenuhnya. Pahang, Kedah dan Perak. Sayang. Bila British datang, dia mengatakan kamu tidak ada sebarang undang-undang bertulis. Untuk merdeka, kamu mesti gunakan undang-undang common law. Dan kita gunakan common law sampai hari ini. Sedangkan sejarah menunjukkan kita sudah mentatuk sebelum England ada undang-undang, kita sudah laksanakan undang-undang di Melaka. Dan kita boleh baca sampai sekarang, Konun Melaka, Konun Pahang, Konun Kedah dilaksanakan ketika Sultan Muhammad Jiwa. Ketika ayahanda kepada Syekh Abdul Samad Palambani dilantik sebagai mufti Kedah. Ketika itulah Islam dilaksanakan di Kedah. Sultan Kedah terbaik ialah Sultan Muhammad Jiwa. Sultan Terengganu terbaik ialah Sultan Zainal Abidin ketiga. Sultan Kelantan terbaik ialah Sultan Mansur Shah. Dan Sultan Melaka yang terbaik ialah Sultan Alauddin Riwayat Shah. Itulah kalau kita lihat dari segi Islam. Dari segi Islam, inilah raja-raja yang dipuji oleh Osmania. Osmania memuji raja-raja ini sebab mereka melaksanakan Islam di sini. Tidak ada satu raja pun di tanah Melayu yang dia mutlak. Dialah gubernur kepada Osmania. Tetapi dalam sejarah kita tak pernah kita tulis. Mari kita lihat sejarah Osmania. Sedangkan bendera pun kita masih gunakan bendera Osmania sampai hari ini. Masjid Sultan di Singapura masih ada bendera warna bola bintang. Menunjukkan bahawa dia masih bergabung di bawah Osmania sampai hari ini. Saya pergi ke Jakarta, saya pergi ke Yogyakarta, mereka masih ada bendera Osmania. Menunjukkan bahawa kita semuanya di bawah Osmania. Sejarah kita yang ditulis oleh British, seolah-olah kita tak pernah bergabung dengan Osmania. Dan kita lihat bagaimanakah akhirnya Melaka jatuh. Mereka tumpu sepenuhnya. Apabila sampai ke Melaka, mereka angkat senjata untuk membunuh orang Melaka satu persatu. Dan mereka dapati bahawa Melaka punyai senjata yang lebih canggih daripada Portugis. Melaka ketika itu lebih canggih daripada Portugis. Tujuan Alfonso
Al-Bukak yang telah gagal untuk ambil jasad Rasulullah, dia sangat dendam dengan orang Melaka. Tetapi Melaka ada senjata yang sangat hebat. Dan mereka bersedia dengan sangat tentera yang sangat kuat. Melaka tidak boleh dikalahkan. Plan A, sampai bunuh, tak boleh lakukan. Kita perbaik konon-kononnya dan kita cari proksi. Kita guna plan B untuk Melaka sebab Melaka sangat kuat. Selepas kita kalah, tuan-tuan, Portugis mengatakan mereka telah merampas 3,000 senjata seperti ini. Senapang kita yang dibuat daripada gangsa dan besi. Ini senjata orang Melaka. Lebih canggih pada Portugis. Kenapa? Sebab kita Osmaniyah. Osmaniyah adalah negara yang paling maju ketika itu. Melaka ialah Osmaniyah. Tapi sayang Tuan Sri Lanang, dia berbohong. Dia mengatakan orang Melaka berperang dengan lembing dan keris. Bohong. Sedangkan Portugis mengatakan, kami rampas senjata yang sangat banyak di Melaka. Melaka jatuh bukan kerana kekurangan senjata, tetapi kerana pembelot datang daripada istana. Mari kita pelajari sejarah ini. Orang Melayu sudah lama guna senapang. Ketika Osmaniyah, kita sudah ada senapang. Ketika Eropah belum ada tamadun, kita sudah guna senapang. Tetapi Barat telah memutabalikkan sejarah untuk menunjukkan bahawa kita berperang dengan lembing dan keris. Ini senjata Melaka. Lebih besar daripada meriam yang dipunyai oleh Portugis. Portugis kata jangan. Nanti dulu kita guna plan B. Plan A, masuk bunuh Sultan. Selesai. Kita ambil Melaka. Plan 2, tengok senjata lebih besar. Ini diambil daripada Osmaniyah. Osmaniyah telah memberikan senjata ini kepada Melaka. Dengan senjata ini, dari segi adat Mesir, Melaka tidak akan jatuh. Kenapa jatuh? Pengkhianat daripada dalam istana. Bila Portugis tidak dapat mengalahkan Melayu, dia bawa kapalnya dengan rempah. Banyak rempah dalam kapal dia. Bawa masuk rempah dalam kapal dia. Bertemu dengan Sultan Mahmud, wahai Sultan, wahai tuanku, kami ialah orang daripada Barat, sangat suka dengan rempah. Dan sudilah perkiranya, tuanku izinkan kami berniaga di Patang Melaka. Sultan kata silakan. Tetapi Melaka ada undang-undang tertentu, mesti dipatuhi. Dan kami patuh. Ketika itu mereka mencari proksi dalam istana. Dan mereka temui proksi. Melaka jatuh bukan kerana senjata, kerana proksi yang bersama dengan Portugis. Kota Melaka tidak roboh. Kota Melaka tidak roboh. Pintu kota Melaka dirobohkan daripada dalam. Sejarah malam Islam, Hitler ditanya satu masa, siapakah manusia yang paling hina yang tuan pernah temui dalam hidup tuan? Dia kata, mereka yang bersama kami untuk mengalahkan bumi mereka sendiri. Itulah orang yang paling hina. Maksudnya, orang Melaka yang menolong Portugis, itulah manusia paling hina dalam sejarah. Kita lihat siapakah yang menjadi penghina. Mereka yang berebut untuk memegang kuasa. Mereka yang dengki pada kerajaan. Mereka lah yang bersama dengan Portugis. Dan mereka lah yang membuka kota Melaka. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa, hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan nyawa hamba berikan. Ini pantun orang Melayu. Pantun orang Melayu, pembayangnya ada maksud. Memang benar kota Melaka telah runtuh. Sekarang kita bahagia sebab sebuah kerajaan baru telah terbentuk di Jawa. Namanya Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon. Kerajaan kecil. Kalau Melaka daripada batu, Kerajaan Demak daripada papan. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Memang orang Melaka menangis. Kota yang besar yang tak mungkin runtuh, telah runtuh. Bukan runtuh oleh musuh, tapi oleh pengkhianat. Bangsa Melayu, bangsa pengkhianat satu masa dulu. Tuan-tuan ingat, sejarah Melaka mengatakan Melayu bangsa pengkhianat. Maafkan saya tuan-tuan. Inilah yang berlaku dalam sejarah kita. Oleh sebab itu, apabila jatuh Melaka, Vatikan mengisytiharkan seluruh gereja dunia. Kita bergembira dengan jatuhnya Melaka. Ketika itu, paus mereka bernama Leo X. Dan mereka lah yang telah mengadakan pesta persaudaraan di gereja terbesar dunia. Dan mereka mula membina gereja di Melaka. Sampai hari ini, mereka merayakan kejayaan Sepanyol dan Melaka. Kita menyambut hari kemerdekaan 31 Ogos. Tetapi orang Sepanyol menyambut kemerdekaan mereka pada setiap bulan Mac. Dan mereka merayakan kemerdekaan mereka
kejatuhan Islam, itulah kemerdekaan mereka. Dalam konteks ini, tuan-tuan, Khalifah Islam yang masih bertata di Istanbul memberikan senjata kepada kerajaan-kerajaan Melayu yang terbentuk di sekitar Melaka, supaya sama-sama berjihad. Dan kita ada panglima besar daripada Turki datang membantu Melaka, membantu Aceh, membantu Jawa untuk menyerang Melaka. Ini antara armada panglima kita. Sampai hari ini, tuan-tuan, ramai banyak kubur di Aceh yang milik kepada panglima perang Turki yang datang untuk menyelamatkan Melaka daripada Portugis. Tapi sayang, Melayu jadi pengkhianat. Meriam kita sangat canggih, lebih canggih daripada Portugis. Ini dicipta oleh umat Islam. Yang mencipta torpedo ialah Hassan Habli. Dialah yang mula-mula sekali mencipta roket. Roket namanya Hassan Ar-Rahman. Maksudnya Hassan tukar roket. Kita pergi ke NASA Amerika. Amerika mencatatkan, kami berterima kasih kepada Islam sebab yang menciptakan roket ialah Hassan Ar-Rahman. Dia tulis dengan betul dalam museum NASA di Amerika. Mereka ikhlas, mereka mengatakan yang menciptakan NASA, yang kami pergi ke langit ialah orang Islam. Itu sebab yang mula-mula sekali pergi ke langit ialah orang Rusia, orang Islam. Maksudnya teknologi orang Islam yang bertahta di Soviet Union, sebab Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan itu semuanya orang Islam. Ketika di bawah Soviet Union, mereka lah yang mencipta roket. Sampai sekarang pelancar roket Rusia di Kazakhstan itu tidak dinyatakan. Rupa-rupanya yang maju Rusia adalah umat Islam. Sebab kita lah cipta torpedo, kita ciptakan roket. Dan tuan-tuan, peperangan dilakukan oleh Sultan Ahmad Fatih dengan menggunakan torpedo. Walaupun torpedo, tetapi kota Istanbul sukar untuk dipecahkan. Sejarah telah berlalu. Dan apabila kita lihat seluruh umat Islam Jawa, seluruh umat Islam Aceh, seluruh Minangkabau, seluruh daripada Ternate, kita bersatu untuk mengalahkan Portugis. Ini bendera kita. Setiap negara Melayu membawa bendera yang sama, bola bintang. Ketika itu kita kepung Pantai Melaka, Portugis sudah hampir kalah. Portugis telah hampir kalah bila seluruh umat Islam kepung Melaka dan Melaka sudah hilang kemakanan. Mereka telah kebobor kebeluran. Tapi sayang, ada Melayu yang dipakhianat. Siapa pengkhianat, tuan-tuan? Yang memberi makanan kepada Portugis sehingga Portugis dapat bertahan sebelum datangnya bantuan daripada gua. Dan kerajaan yang menjadi pengkhianat itulah kerajaan Johor. Tuan-tuan baca, kerajaan yang menjadi pengkhianat itu ialah kerajaan Riau, Lingga, Johor. Cukup malam. Ketika Portugis sudah hampir kalah, kerajaan Johor, Lingga yang memberi makanan daripada darat. Ketika itu bendaharanya bernama Tun Sri Lanang. Bila saya sebut begitu, 10 tahun lepas, seluruh negara attack saya. Seluruh negara. Sekarang saya sebut berkali-kali dan bawa sejarah umat Islam, dan sekarang mereka telah tidak tanya lagi. Inilah sejarah negara kita. Apabila Portugis sudah hampir kalah di Melaka, makanan daripada Johor datang daripada darat. Dan Portugis dapat bernapas sehinggalah datang bantuan daripada India, maka pasukan Aceh, Jawa, Maluku kalah kembali. Dan Portugis dapat bernapas di Melaka. Kita lihat kerajaan Melayu yang melawan Melaka ialah kerajaan Aceh, Pagaruyung, Brunei, Banjarmasin, Borneo, Ternate, Tidore, Mindanao, Sulu. Kita bersama. Tapi kita dikhianati oleh kerajaan Johor. Ini perkara yang sangat menyayat hati kita. Tetapi dia telah berlaku, tuan-tuan. Kita ambil iktibar. Dan Portugis sudah sampai ke sebelah timur, tidak dapat disekat lagi. Akhirnya mereka telah mengalahkan sampai ke Maluku. Maluku dapat bertahan. Mereka menuju ke pusat Islam terbesar sebelah Melaka, iaitu Pulau Maharaja. Pulau Maharaja didatangi oleh Spanyol. Sebagaimana apa yang mereka lakukan di Spanyol, mereka lakukan kepada Pulau Maharaja.
Mereka hancurkan Pulau Maharaja dan mereka tukar nama Maharaja kepada Filipina sampai hari ini. Mereka tukar Pulau Maharaja. Di sini pusat Islam, tuan-tuan. Pusat Islam kita bernama Ya Amanillah. Di situ raja kita namanya Labu-Labu. Raja yang besar. Dilukis tanpa pakaian. Ini Portugis yang buat. Ini Spanyol yang lukis. Dia buat tanpa pakaian untuk menghina raja kita yang berperang. Dan dialah membunuh Magellan. Dialah membunuh Magellan. Magellan tak sampai pusing dunia, tuan-tuan. Dia mati di Filipina. Inilah raja yang berdepan dengan Magellan. Dan Magellan dengan penuh tenteranya kalah pada raja ini. Dan mereka buat patung, raja tak pakai baju. Dan pusat Islam kita telah hancur. Ya Amanillah telah tukar menjadi Manila sampai hari ini. Seluruh penduduk Islam di Maharaja telah dibunuh. Yang tinggal hanyalah yang dikristiankan. Maka Pulau Maharaja bertukar menjadi Pulau Filipina sampai hari ini. Negara Islam telah bertukar menjadi negara Kristian. Termasuk raja kita yang dikristiankan oleh Spanyol. Raja ini bernama Raja Alauddin. Raja Alauddin yang disebut sebagai Sultan Jolo telah dimurtadkan oleh Spanyol. Dan hari ini Filipina sudah menjadi negara Kristian total. Tuan-tuan ingat, Luzon ialah pulau murtad. Sebagaimana mereka murtadkan umat Islam di Granada, demikianlah mereka murtadkan umat Islam di Filipina. Dan mereka letakkan pusat-pusat Kristian di seluruh Asia Tenggara. Negara yang berperang di Eropah, negara penjajah, apabila mereka ingin sampaikan Kristian, mereka berpakat. Tempat pertama yang mereka letakkan pusat Kristian ialah Malaysia. Melaya ketika itu. Itu pusat Kristian yang utama. Yang kedua ialah di Borneo. Ketiga di Maluku, di Sulawesi. Keempat di Makassar. 5 ialah Pulau Maluku. Dan 6 ialah di Irian Jaya. 7 di Ambon, di Pulau Bali. Dan 8 di kawasan yang sama. 9 di kawasan timur Indonesia. Itu kawasan mereka letakkan tempat penyebaran Kristian yang besar di Asia Tenggara. Kuala Lumpur yang pertama. Inilah bagaimanakah kita dijajah. Maka para ulama kita bangkit. Tengok tuan-tuan, barangkali masa tidak banyak untuk saya sebut satu persatu. Kita lihat yang terakhir barangkali. Apabila Belanda telah masuk menggantikan Portugis, betapa dahsyatnya apa yang berlaku. Ulama kita bangkit, antaranya Syekh Yusuf Al-Tajul Khati yang menjadi pemimpin ulama ketika itu. Bangkit dan menyuruh jihad seluruh penduduk Asia Tenggara. Seluruh alam Melayu supaya bangkit bersama menentang Belanda. Dan tokoh kita ini ditangkap oleh Belanda, dihantar ke Afrika Selatan. Dan Afrika Selatan telah muncul sebagai kawasan Melayu sampai hari ini. Inilah Syekh Yusuf yang menjadi idola kepada Mandela. Mandela mengatakan tokoh utama Afrika Selatan ialah orang Islam, iaitu Syekh Yusuf Tajulwati. Ada patung mereka di sana, ada patung tokoh ini di Afrika Selatan. Dan kata Mandela, saya berjuang mengikut jejak langkah Syekh Yusuf Al-Khawati. Itulah guru saya. Mereka tidak pernah bertemu. Dan saya dipahamkan oleh orang mereka ketika HP kematiannya, Mandela mengucapkan syahadah. Itu yang diberitahukan oleh seorang kawan. Benar atau tidak, tidak dapat dipastikan. Dan dia benar-benar menjadikan Syekh Yusuf Khalwati ini sebagai idolanya. Gurunya, dia sebut berkali-kali. Bila datang ke mana-mana, guru saya adalah Syekh Yusuf. Inilah contoh pejuang yang inginkan syahid di akhirat. Dan tuan-tuan yang semati, jangan lupa perjuangan Raja Haji. Dia orang Bugis daripada Makassar. Dia kumpulkan seluruh tentera di alam Melayu. Dia menjadi komander besar Melayu. Tetapi dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Dia dikhianati oleh tentera sendiri. Sebelum dia syahid di Teluk Ketapang, dia tulis surat ini. Kita dengar surat ini. Pada hari ini, tanggal 19 Rejab 1998, di Tanjung Palas, Teluk Ketapang. Inilah warkah yang aku tulis atas sejadah. Menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk. Setelah selesai solat dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu. Al-Quran di sebelah tangan kananku. Kitab Dalail Khairat di sebelah kiriku. Dan badik pesaka di pinggangku. Apa dia sebut? Dia tulis surat ini. Ya Allah,
butakan mata Belanda daripada membaca surat aku ini. Sebab aku ingin pesan kepada seluruh bangsa Melayu bahawa mereka bangsa pengkhianat. Sebab dia tulis baris seterusnya, dia tulis, sungguh demikian, aku amat menyadari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku satukan dan pimpin ini, terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut, berwajah Melayu, berhati Belanda. Ini perkataan Raja Haji. Mereka berani mati sehinggalah petualang bangkit daripada sujud, tatkala imam dan jemaah masih bersujud, lalu ditancam pisau di belakang mereka, antara mereka. Tuan-tuan, ini sebab kekalahan Raja Haji. Sebelum mereka berperang dengan Belanda, mereka bersolat terakhir. Raja Haji menjadi imam. Tenteranya berbaris panjang, soft, ke kiri ke kanan, penuh. Dan rupa-rupanya pengkhianat telah masuk celah-celah barisan tersebut. Orangnya sama. Bila imam bersujud lama, mohon pertolongan ilahi, kawan bangun, tikam kawan sebelah. Kawan bangkit, tikam kawan sebelah. Mereka telah selang-selang. Mereka selang-selang. Pengkhianat pejuang, pengkhianat pejuang, pengkhianat pejuang, pengkhianat pejuang. Yang pengkhianat bangun, tikam kawannya. Ini kekalahan Raja Haji. Dan kata Raja Haji, maka sekali tidak mengundang-gundah, kerana apabila sudah datang takdir ilahi, maka syahidlah dia. Inilah yang diminta oleh mereka. Namun aku akan menentang Belanda, walaupun aku sendiri. Aku tidak akan undur, biar peluru menembusi dadaku. Namun aku tidak akan undur. Benar, peluru menembusi dada Raja Haji. Tuan-tuan, Raja Haji dikhianat oleh tentera saja sendiri. Raja Haji berpesan, Melayu bangsa pengkhianat. Bukan saya kata, tuan. Bukan saya. Tadi Melaka, Melayu jadi pengkhianat. Pintu kota Melaka diroboh di dalam oleh pengkhianat. Sekarang Raja Haji ulang perkara yang sama. Dia dikhianati oleh tenteranya sendiri. Yang dia ada didik sekali. Yang dia ajar silat dan pertahanan diri. Itulah yang mengalahkan dia. Cukup malang, tuan-tuan. Di petani kita jatuh kerana Melayu mengkhianati. Kerajaan Jerin berpakat dengan Siam menghancurkan kerajaan petani. Di petani. Di Champa, Melayu bersama dengan Vietnam menghancurkan kerajaan Islam terakhir di Champa. Tuan-tuan yang saya hormati, sejarah menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita ialah pengkhianat kepada perjuangan. Dan kita belajar sejarah ini ialah supaya sejarah tidak berulang sekali lagi. Dan apabila kita berjuang untuk kemerdekaan, sekali lagi kita dikhianati. Saya tidak sempat untuk membawa kisah sepenuhnya. Bagaimanakah di Jawa, tuan-tuan? Orang Jawa dijadikan hamba abdi oleh Belanda. Diberi kerja tanpa upah dan diberi sedikit makanan. Seluruh family bekerja di tengah panas, di ladang kopi, ladang tembakau, ladang tebu, dan dijadikan anjing oleh penjajah Belanda. Ini orang Jawa. Mari kita sedar, tuan-tuan. Kita diikat macam anjing. Para ulama bangkit. Apabila kita dizalimi oleh Belanda, ulama bangkit. Dan ulama Diponegoro, Pangeran Diponegoro mengumpul seluruh petani yang ditindas menentang Belanda. Sayang, keraton bangsawan Jawa bersama dengan Belanda menentang bangsanya sendiri. Ini cukup sedih, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Jakarta, tengok satu bangunan keraton yang besar. Dia pernah menjadi pengkhianat dalam perjuangan Islam di Jawa. Tuan-tuan pergi ke Solo, tengok bangunan yang besar, sampah dalam bumi pada lagi bangunan. Dengan segala kemewahan diberikan Belanda kepada bangsawan mereka. Sama-sama menjajah bangsa mereka sendiri. Dan kita lihat ulama besar kita dikhianati oleh pengikutnya sendiri. Sebagaimana Raja Haji dibelot oleh tentera sendiri, maka Diponegoro dibelot oleh mangku negara mereka sendiri. Pengikutnya paling kanan nama mangku negara mengkhianati perjuangan ulama kita. Sekali lagi di Jawa, pengkhianatan berlaku dalam sejarah perjuangan kita. Ulama kata Jawa tidak boleh keluar daripada Jawa sebab kita telah wajib jihad. Orang Jawa tidak boleh keluar daripada Jawa. Setiap yang mukallaf mesti angkat pedang. Tapi mereka keluar.
Ini perjuangan yang tidak tertulis. Mari kita kenal perjuangan kita, tuan-tuan. Di tanah Melayu lebih dahsyat. Sejarah berulang. Saya tidak boleh pergi satu persatu. Kita dijajah oleh Yahudi. Kita di Melayu kata kita dijajah oleh Inggris. Sebenarnya Yahudi menjajah Inggris. Inggris jajah kita. Sebab itu kita cuti pada hari Sabtu ini. Sebab untuk Yahudi. Rupa-rupanya kita dijajah oleh Yahudi. Kata yang pemimpin Yahudi di England, I cannot what puppet is placed upon the throne of England to rule the empire on which the sun never sets. The man who controls Britain's money supply controls the British Empire. And I control the British money supply, so I control the British Empire. Melaya itu Yahudi yang punya, kata dia. Itu sebab yang hantar pegawai tinggi kita semuanya Yahudi. Sehingga gini ialah Yahudi yang paling tolit, yang membunuh 750,000 umat Islam di Palestin dan dihantar untuk menjadi pesuruh tinggi British di sini untuk menghancurkan Islam di Melaya. Yang dicatat dalam sejarah kita ialah datang untuk menghancurkan komunis, sedangkan dia datang untuk menjadikan Melaya sebagai Palestin kedua. Dan dia dibunuh oleh pejuang-pejuang kita di Cameron Highland. Sejarah tidak ditulis. Malang, tuan-tuan, betapa kayanya keluarga ini. Dan orang Melayu sekali lagi menjadi pengkhianat. Orang Melayu menjadi tentera British. Ini moyang kita. Mereka menjadi pion polis British, menjadi magistrate British, menjadi mata-mata British, menjadi tentera British. Dan bila kita merdeka, mereka diangkat sebagai hero kita. Sebenarnya mereka sebagai siapa? Mereka lah yang menentang para ulama kita. Tuan-tuan, mereka lah yang menentang Mak Kilau. Mereka lah menentang pejuang-pejuang kita. Tengok, ketika Mak Kilau berjuang di Pahang, siapakah yang menjadi polis untuk menangkap Mak Kilau? Seorang namanya Syed Hussein, yang kedua namanya Syed Osman. Dan ini ialah tentera di Pasir Putih Melayu yang menjadi tentera British untuk menangkap Tok Janggut. British melantik Melayu menjadi tentera dia di Pasir Putih. Tetapi Melayu ini sekurang-kurangnya ada maruah. Dia tak sanggup menangkap Tok Janggut. Dia bawa Melayu daripada Singapura. Dia bawa daripada Singapura untuk tangkap Tok Janggut. Dan lihat bagaimanakah Melayu menjadi pengkhianat, tuan-tuan. Dan bila kita merdeka, mereka lah yang kita katakan hero. Siapakah yang gantung Tok Janggut? Melayu pengkhianat. Tengok gambar Melayu sebelah kiri. Melayu pengkhianat. Ini kapur saya. Inilah pengkhianat sejarah daripada Melaka sampailah kepada zaman akhir. Melayu sentiasa menjadi pengkhianat dalam perjuangan. Maafkan saya. Kita lihat apakah yang dilakukan oleh tentera Melayu yang bekerja dengan British. Akhirnya kita kalah, tuan-tuan. Kita dalam Perang Dunia Pertama, Osmaniyah berperang menentang seluruh tentera Azad. Osmaniyah hanya dibantu oleh Jerman. Akhirnya Jerman kalah, Osmaniyah kalah. Kita pun terjajah. Apabila jatuh Osmaniyah, seluruh umat Islam terjajah. Tidak ada satu pun negara Islam yang masih merdeka. Daripada Morocco sampai ke Iran, semua terjajah. Alam Melayu juga terjajah. Tidak ada satu pun negara yang telah masih merdeka. Pengkhianatan daripada bangsa sendiri menjadi antara sebab kekalahan kita. Dan kita ingat hadis Rasulullah, kita sudah dimakan oleh tentera asing. Dalam hadis yang terkenal, sebagai penutup, Rasulullah bersabda, Yushik an tada'a alaikum al-umam min kulli ufuq. Kamu hampir-hampir akan dikelilingi oleh seluruh umat daripada seluruh penjuru dunia. Dan Rasulullah mengatakan, kama tada al-akalah ila qasantiha. Sebagaimana mereka sedang menghadapi hidangan makanan, kamu akan menjadi makanan mereka. Ya Rasulullah, famin killatin yaumizin, apakah hari itu kita sedikit? Kata seorang sahabat. Qala la. Rasulullah kata tidak. Walakinnakum wasaun qasail sail. Tapi kamu hari itu ramai seperti buih yang banyak tetapi tidak ada kekuatan. Yujalal alwahan fi qulubikum, sebab Allah telah jadikan dalam dada kamu alwahan,
Yujalwahan fi qulubikum wa yunza'ar ru'bu min qulubi aduwikum. Dan musuh kamu tidak rasa takut pada kamu. Yuhibbukum ad-dunya wa karahatikumul maut. Sebab kamu cintakan dunia, bekerja untuk dunia, dan kamu benci mati, maka kamu akan dimakan oleh seluruh tentera dunia. Benar-benar kita dalam kurun ke-20 19 kita dimakan sebagaimana disebut Rasulullah, kita dimakan seluruh tentera dunia makan kita daripada negara Islam di Timur Tengah, di Afrika, di Asia Tenggara, semua dimakan oleh penjajah. Tepat hadis Rasulullah menggambarkan kita dimakan oleh musuh dan kita ambil pengajaran. Perjuangan kemerdekaan kemudiannya dimonopoli oleh ulama. Sekali lagi, apabila kita merdeka, orang lain yang diagungkan sebagai pahlawan kemerdekaan dan kebanyakan mereka bersama dengan penjajah. Sedangkan yang berjuang dengan darah mata ialah para ulama kita. Dan marilah kita kenang kembali, mudah-mudahan kita dapat menjadikan dia sebagai satu intibar dalam perjuangan kita. Dan saya minta maaf banyak-banyak, saya sudah dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.